الشيطان الرجيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amin ya rabbal alamin. Okey, apa nak baca doa ni? Senanglah baca. Ya awal lagi. Saya baca sudah. Ya? Saya baca. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ittama'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma anzil rahmatana fil Qur'an. وأجعله لنا نورا لأبصارنا وشفاء لصدورنا وجهادا لنورنا اللهم زين به ألسنتنا وجمل به وجوهنا وقوم به أجسادنا وشكل به ميزاننا وارزقنا حق تلاوته وقونا على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرنا مع النبي وآله الأخيار والحمد لله رب العالمين. Segala puji-puji bagi Allah penguasa sekalian alam. Selawat dan salam atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarganya dan sahabat-sahabat baginda serta yang mengikut petunjuknya hingga hari kiamat. Ya Allah, ya Tuhan kami, rangsangkan minat kami sepenuhnya kepada Al-Quran dan jadikanlah ia sebagai cahaya bagi penglihatan kami dan penawar bagi dada kami dan pengubat keresahan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hiasi dengannya lidah kami, ceriakan dengannya wajah kami, kuatkanlah dengannya tubuh kami, beratkanlah dengannya timbangan kami, dan anugerahkanlah kami bacaan yang paling sempurna, dan kuatkanlah kami untuk sentiasa melakukan ketaatan kepadamu, serta kumpulkanlah kami bersama para nabi dan keluarganya terpilih. Dan segala kepujian bagi Allah, Tuhan semesta alam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Okey, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa huwal qayyum atubu ilaih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, alhamdulillah kita dapat jumpa lagi pada pagi ini meneruskan pengajian kita dalam program Tafakur Fiddin Masjid Hasanah. Dan kita hari ini menjangkau kepada muka surat 216 ataupun 215 kitab Ustaz Surur ya. Yang bertajuk hari ini kita menyambung minggu lepas iaitu pasangan ketiga iaitu isti'la, lawannya ialah istifal. Benda ni kita memang dah biasa dengar. Dah tahu pun, dah faham dan dah kenal. Hari ini kita mengulang kaji. Bagi yang belum, bagi yang pertama kali dengar, insya-Allah bolehlah mendengar dan mesti pernah dengar juga kan. Ya. Okey, insya-Allah kita akan kenal dan kita akan rapat dengan huruf-huruf ini kerana apabila kita membaca selalu kita menukarkan bacaan yang isti'la jadi istifal, yang istifal jadi isti'la. Ya,
Kadang kedua-duanya pun isti'la dan kedua-duanya pun istifal. Inilah dia. Jadi hari ini kita kena pastikan diri kita mengenali huruf-huruf yang di bawah isti'la dan huruf-huruf yang di bawah istifal. Ya. Untuk kita baca betul, memang kita kena kenal benda-benda ni ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, hari ini kita tengok yang bertajuk isti'la. Apa mana isti'la ni? Tu dia. Isti'la ni kena baca terangkat lidah bila kita membaca. Bila kita menyebut hurufnya. Ya. Terangkat lidah apabila kita menyebut huruf-huruf yang berat itu. Kita panggil berat lah. Ya. Sebab istifal tu dia mudah disebut. Ringan lah maknanya. Kalau mudah maknanya ringan. Ya. Jadi itulah dimaksudkan dengan isti'la. Agak-agak apalah dianya? Apakah yang terkandung di dalam isti'la itu? Ya. Apa yang huruf-huruf yang terkandung di dalam yang dipanggil huruf-huruf isti'la? Huruf apa itu? Huruf-hurufnya ialah ada 7. Ya. Hurufnya adalah 7, iaitu terhimpun dalamnya khuswan dagtin qizin. Kalau kita tak hendak merangkaikan kata-kata itu, kita sebutlah sad, dad, ta, za, qaf, ghain, kha. Lagu tu. Ya. Tapi lebih mudah lagi bila kita sebut mengikut rangkai katanya. Ya. Khussa. Sebut satu-satu pun boleh. Khussa, dagtin, qizin, ataupun qiz. Kita wakafkan dia qiz lah. Ya, jadi khussa dagtin qiz. 3 kalimah aja. Ya. Kalau kita sebut satu-satu dah jadi 7. Ya, tak ingat kan? Okey, itulah dia huruf-huruf yang terkandung bersifat isti'la. Perkataan istilah ini dari segi bahasa maksudnya tinggi atau terangkat. Apa yang terangkat? Lidah terangkat. Bila kita menyebut huruf tu, bila kita sebut als, kalau huruf sad, dia memang terangkatlah lidah tu. Ya. Kalau lidah dia tak boleh nak sebut. Kalau kita melepek je lidah, mendatar je lidah, huruf itu tidak boleh terkeluar sebutannya. Ya. Dari segi istilah tajwid, bermaksud terangkat sebahagian besar lidah. Maknanya sebahagian besar. Maknanya lebih kurang semua lidah nak terangkat. Tapi tak semualah, sebahagian besar. Ya. Terutamanya bahagian pangkal lidah ke langit-langit. Pangkal lidah tu mestilah ada dekat sini ya. Dekat-dekat dengan kerongkong lah, sepadan ya, belum sampai kerongkong lagi, tapi pangkalnya kat sini lah, bukan sini, kalau sini ujung. Ya. Situnya terangkat bila kita menyebut huruf yang 7 ini ya. Okey, huruf-huruf sifat isti'la ini adalah huruf yang ditebalkan sebutannya dalam semua keadaan. Semua keadaan, maknanya kalau baris di atas ke bawah atas lagi satu apa? Depan. Sebutannya tetap diberatkan, ya, tidak ada dinipiskan. Sebahagian besar lidah terangkat ke langit-langit terutamanya semasa menyebut huruf za, sad, dad, ta. Terutamanya pada 4 huruf ini. Ya, terutama pada 4 huruf ini mesti kita terangkat pangkal lidah ke atas ya. Macam mana kita nak tahu dia terangkat, tidak terangkat? Kita matikan dia, sukunkan huruf ini. 4 huruf ni kita sukun. Yang ke-7-7-nya kita sukunlah apabila kita nak memastikan. Nak pastikan sebutan kita, oh iyalah terangkat. Selama hari ni kita tidak menghayati. Kita sebut je tak tahu dia sebut dari mana-mana, tak tahu. Tempat duduk dia di mana-mana pun kita tak kisah. Tidak ambil tahu. Bukan tak tahu, tak ambil tahu. Jadi maknanya kita kena ambil tahu, perhatikan, sebutkan pelan-pelan huruf tu. Tang mana yang terangkat, pangkal lidah yang mana terangkat. Jadi bila sebut, matikan huruf yang kita nak ketahui. Ya, kalau sad kita nak, matikan sad tu. Tak kira lah senangnya kita buat hamzah je, hamzah bertemu dengan sad,
Kalau ba pun boleh, ta, sa, jim, ha boleh belaka. Matikan huruf sad saja. Sebelumnya ikutlah huruf apa, jadi kita matikan, maka kita dapatlah kedudukan tempat dia yang sebenar, ya. Barulah kita perhati, betul lah terangkat, bergerak lidah kita ke atas. Bila terangkat tu maknanya ke atas, ya. Bukan terangkat tu maknanya ke bawah. Mana ada orang sebut terangkat ke bawah? Tak ada. Kalau terangkat mesti ke atas. Jadi ke atas tu kat mana? Tidak menyentuh langit-langit pun. Dia naik je sikit je. Aus, macam tu, ya. Berpandu kepada huruf itu, ya. Okey, boleh faham tak? InsyaAllah, ya. Kemudian berkurangan pada huruf qaf. Kalau huruf qaf dia berkurangan, dia sebab dia memang duduk di pangkal lidah, yang nak terangkat pangkal lidah. Jadi dia tak adalah terangkat sangat-sangat, tak berasa sangatlah, tapi sebenarnya terangkat juga. Jadi ya, jangan qaq kan, kalau qaq dah datang sifat lain, sifat qalqalah pula. Jadi kita matikan dia. Terangkat sikit je, berkurangan, ya. Jadi dan lebih kurang lagi daripada qaf ialah ghain dengan kha. Kenapa dia ghain dengan kha ni kurang sangat? Sebab dia duduk jauh dengan lidah, sebab dia duduk di kerongkong. Kha ni duduk di kerongkong, ghain pun duduk di kerongkong. Maknanya sepadan dengan lidah. Hak lain tu semua duduk atas lidah. Jadi mudah terangkat lidah. Oleh kerana ghain dengan kha ni sepadan bagi lidah, jauh sikit pada lidah, jadi dia kurang terangkat. Walau macam mana pun terangkat tu adalah. Contohnya dia ada gitu. Kalau ghain sebab dia duduk sepadan pangkal lidah dengan kerongkong. Oleh itu dia tidak melepasi lidah, cuma dia menyentuh sikit je. Kalau ghain dia tak ada pula kata kan, dia cuma dia bergerak saja daripada kedudukan dia yang sebenar, mengarah kepada atas jugalah. Gitu, ya. Dia kena getarkanlah, dia kena tentukan sifat-sifat yang berada pada huruf itu, ya. Sekurang-kurangnya untuk huruf-huruf ni, sekurang-kurangnya dia punya sifat ada 5, ya, ataupun 6 ataupun 7. Ya, kita berpandu kepada sifat-sifatnya, kita akan tengok masa-masa yang lain lah. Ini kita fokus kepada bab isti'la sahaja. Inilah dia sifat-sifat bagi huruf yang 7 ini, dan sebutannya 4 lebih kuat, 1 ringan sikit, berkurang kuatnya, dan 2 lagi ringan daripada qaf, ya. Jadi bila kita dah sahih, kita dah yakin, kita dah pastikan dengan menyebut huruf-huruf itu, inilah kena sebutan ni, ini yang kita belajar di kelas ni, talaki musyafahah. Ketika bertalaki itu, sebutan itu kena mengikut apa yang diterangkan dalam huraian bab isti'la ini. Ya, kalau kita huruf-huruf isti'la, kita kena ikut huraian yang kita dah belajar ni. Ya, insya-Allah confirm betul. Ya. Okey. Oleh itu hendaklah dipastikan suara tebal ditunaikan semasa menyebut semua 7 huruf ini dalam keadaan berbaris ataupun sukun. Masa dia berbaris pun kita kena sebut tebal. Contohnya to. To di atas bunyinya to, bukan ta. Kalau ta jadi nipis lah. Ya, to. Zo, gitu. Ko. Kalau dia berbaris di atas, mesti dia bunyi o, ya. Sebab huruf isti'la ni tak ada yang sebutnya a. Dia mesti o. Ya. Ni dia ingat, ya. Jangan kita sebut ra, kha, sa, tak ada. Bukan, ya. Kita sebut baris di atas tetap bunyinya ala-ala o lah. Ya. Kalau kita sebut a, kalau a jadi nipis, jadi istifal. Ni kita kena jaga yang tu lah. Kita ingat baris atas, baris depan kena baca
tebal. Sebenarnya apa baris pun kita kena tebalkan huruf ini sebab sifat asli dia ialah sifat tebal. Isti'la, ya. Okey, perkara ini akan dibincangkan dan dengan lebih luas dalam pelajaran tarqiq dan tafkhim nanti, insya-Allah. Kita akan lebih detail lagi habis silibus yang kita baca untuk sifat-sifat ciri ini. Habis itu kita akan bermula dengan bab 10 iaitu tarqiq dan tafkhim. Nanti kita ulang lagi benda yang sama. Ya, macam mana tarqiq, macam mana tafkhim, ya. Okey, alhamdulillah. Ini yang dipesankan oleh para 6 ini, ya. Istilah dia kata perkara ni akan dibincang lagi lebih luas lagi dalam tajuk yang akan datang, insya-Allah. Ada yang kurang jelas dalam bab istilah ni? Kalau kurang jelas sila angkat tangan. Ya. Okey. Ataupun nak nambah lagi keterangannya sebab saya ni berpandu kepada buku kitab Ustaz Surur, ya. Kadang-kadang dalam kitab-kitab yang lain ada penambahan ataupun ada pengurangan ataupun ada keterangan yang berbeza, ya, insya-Allah. Tapi motifnya sama, nak beritahu, nak sebut huruf ini dengan betul, dengan sifatnya yang khas, ya. Okey. Allahu akbar. Kalau tak ada kita pergi kat istifal, ya. Tengok jam tu. Okey, kalau tak ada kita pergi ke istifal, ya. Lawan isti'la. Lawan isti'la ialah istifal, ya. Istifal adalah lawan bagi pasangan kepada sifat isti'la. Huruf-hurufnya ada 21. Maknanya selain daripada 7 huruf tadi. Kalau kita tak ingat hurufnya apa, kita ingatlah huruf isti'la je. Bila kita tahu isti'la, automatik kita tahu huruf-huruf istifal. Selain pada yang 7 huruf itu adalah istifal. Senang ingatnya. Tak payah nak hafal satu-satu. Tak payah hafal satu-satu. Kalau nak hafal pun tak ada halangan, boleh je, ya. Sebab kita dah faham Quran. Sebut satu huruf hijaiyah, Allah ganjarkan 10 ganjaran, 10 kebaikan, 10 pahala. Tu dia. Tengok. Jadi kita pun baca dah satu. Hurufnya hamzah, hurufnya ba, hurufnya ta, sa, jim, ha, da, za, ra, zai, sin, shim, ain, fa, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, ya. Allahu akbar, ya. 21 kali dengan 10 berapa dah dapat pahala? Insya-Allah, alhamdulillah. Itu dari segi pahala, ya. Itu sebabnya dalam pada kita menghadam sifat-sifat huruf ini, kita nak juga, kita ni kan suka kalau aku baca dapat apa? Dapat pahala. Berapa Allah bagi? 10 kali ganda setiap satu. Habis kalau banyak ni, banyaklah. Tu. Jadi kita pun rajin nak baca. Tak nak? Tu dia. Kalau duduk diam je tak tahu benda, jadi saya masukkan sikit walaupun kita dalam silibus tajwid, ya. Perkataan istifal dari segi bahasa ialah merendah. Kalau tadi meninggi atau mengangkat lidah, terangkat lidah, ini merendah. Merendahkan lidah. Okey, dari segi istilah ilmu tajwid, maksudnya apa dia? Merendahkan lidah dalam keadaan mendata. Mendata ni lidah mendata je, tak ada naik macam tu, tak ada, dia kena mengedah. Kalau meninggi tu jadi gitu. Ini lidah lah konon-kononnya. Jadi gitu. Tu meninggi. Bukanlah tinggi sampai gitu macam gunung. Dia menaik sikit je. Ada huruf menaik tinggi sikit, ada huruf menaik sikit je. Ada huruf menaik tinggi, paling tinggi. Gitu, ya. Tapi yang istifal ini apabila menyebut hurufnya, lidah akan berkeadaan merendah, yakni mendatar sahaja ketika menyebut hurufnya. Relax je bila kita sebut hurufnya, ya. Hendaklah dipastikan suara ditipiskan semasa menyebut huruf-huruf istifal, ya, sama ada dalam keadaan berbaris ataupun dalam keadaan sukun ataupun mati, ya.
perkara ini akan dibincangkan lagi lebih dalam bab tarkib dan tafkhim. Serupalah dengan istilah tu. Ya, semua huruf-huruf yang tebal nipis akan diperpanjangkan dalam tajuk tahkim dan tarkib insya-Allah ya. Okey. Pasangan yang seterusnya tak ada. Ada soalan? Ada grup saya kan dia nak buat bengkel tahkim dan tarkib. Kalau ada yang berminat, insya-Allah saya akan forwardkan linknya ya. Tapi saya tak tahu bila lagi lah. Sama ada malam ataupun siang. Jadi sama ada Sabtu atau Ahad ya. Online Ustazah? Ya, online. Okey. Siapa Nanti. nak pergi live ni jauh-jauh. Jadi kalau dia orang buat, saya forward je lah. Siapa nak masuk, tak ada apa masalah ya. Sebab free saja ya. Adalah dia orang buat tabung yang sukarela. Siapa nak bagi sumbangan boleh, siapa untuk persatuan lah ya. Yang sebenarnya Persatuan Qiraat Malaysia ya. Jadi kita nak buatlah sama-sama dengan kerjasama anak-anak murid semua. Jadi kita nak umumkan kepada umum supaya mereka kenal bengkel tafkhim dan tarkib. Jarang orang buat ni. Ya, jarang orang buat, insya-Allah ya. Kita boleh join. Saya harap saya pun akan berkongsi pengumuman lah supaya tidak dimestikan untuk jadi ahli sahaja. Baiklah kita bagi umum belaka. Sebab benda-benda ni benda baru. Jadi kita umum, bebas kan. InsyaAllah. Okey, Alhamdulillah. Sebabnya elok pula kita nak belajar ni. Jadi ada pula sahabat nak buat bengkel tahkim dan tarkib. Sebab ni kita selalu tukar. Yang tarkib jadi tahkim, yang tahkim jadi tarkib. Ni. Jadi kita nak buatlah bengkel tu. Ya. Okey, insyaAllah. InsyaAllah. Ni tengah berdoa lah ya, supaya berjaya ya. Jadi itulah hari ini kita mengetahui apa isti'la dan kita mengetahui yang sebenar apa istifal. Jadi rupanya isti'la lawannya istifal ya. Isti'la lawannya istifal. Maknanya berat lawannya ringan. Kalau bahasa kita lah, berat lawannya ringan. Seperti yang berlalu kita dah belajar Hamas ya. Terlepas napas lawannya tahan napas. Itu minggu lepas ya. Terlepas napas lawannya tertahan napas, dan yang seterusnya terlepas suara lawannya ialah tertahan suara. Okey. Mudah aja kan belajar ya? Mudah aja kan? Lepas napas tahan napas. Lepas suara, tahan suara. Lepas tu kita masuk pada yang ketiga, berat lawannya nipis. Berat lawannya ringan. Itu mudah nak ingat. Kalau tak ingat bahasa tajwid pun tak apalah. Kita ingat bahasa Melayu kita pun dah syukur. Alhamdulillah. Ya. Nanti dah dilazimkan kita menyebut kedua-duanya sekali. Isti'la maknanya berat. Misalnya ya. Terangkat atau berat ataupun terangkat. Sepatutnya kalau berat tidak terangkat. Tapi dalam tajwid berat terangkat. Ini dia ya. Oleh kerana berat dia bergerak untuk terangkat. Oleh kerana ringan dia merendah. Itu maksudnya ya. Jadi kita dapat dari segi bahasa dan dari segi tajwid. Ya. Sebelum orang tanya itulah, dia juga nak dia tanya, kenapa istilah disebut maknanya berat? Sedangkan dia terangkat lidah. Allah hebatnya, jenuh nak menjawab. Tu dia. Itu dari segi bahasa, dari segi istilah, baru dia faham. Dengar habis-habis dulu. Tu dia. Baru dia faham. Dari segi istilah ialah terangkat sebahagian besar lidah, terutamanya bahagian pangkal lidah ke langit-langit. Barulah dia faham sangat-sangat. Allahu Akbar, subhanallah ya. Subhanallah. Alhamdulillah, inilah kita nak mengenali, nak menghayati lebih rapat lagi kalimah-kalimah Quran ya,
huruf-huruf Quran. Kita nak baca Quran dengan cantik. Jadi kita belajar macam mana nak sebut huruf itu. Sama ada huruf itu berat, sama ada huruf itu ringan, sama ada huruf itu keluar suara, tahan nafas dan keluar nafas. Ni dia. Jadi kita tahu beza. Bila kita sebut ta tu, at, matikan dia. At. Kalau kita sebut at, tak ada keluar nafas. Apa halnya? Salah. Kita ada ilmu, kita tahu dia mesti terlepas nafas. Jadi kita akan menyebut terlepaslah nafas. Tabat yada. Lepas nafas. Betul lah tu. Tu dia. Betul lah tu. Ya. Sebab saya ni tidak menghala kepada Teranum, saya tak tahulah bunyi-bunyi yang menyedap-menyedap mendayu-dayu tu. Saya straight je baca ya. Alhamdulillah. Nak tahu Teranum kena masuk kelas Teranum pula untuk menyedapkan sebutan kita itu terlepas nafas, tertahan nafas dengan sebutan yang berbunga-bunga. Saya tak reti. Itu minta maaf lah. Okey. Alhamdulillah setakat itulah hari ini, banyak-banyak nanti lupa. Ya. Betul. Bukan kata yang dengar je lupa, yang mengajar pun lupa. Okey, alhamdulillah. Jadi sama-sama kita mohon pada Allah SWT supaya dipertingkatkan ingatan kita, ya, supaya istiqamah kita mengingat. Tambah pula ini adalah huruf-huruf Quran, ya, huruf-huruf yang kita nak baca Quran dengan betul, ya. Kita berdoa pada Allah, ya Allah bagilah aku baca dengan lancar dan betul sebutannya mengikut apa yang pakar-pakar Quran tuliskan pada hukum-hukum tajwidnya. Yang kata apa, kita baca jangan salah huruf ni, makhraj masuk rumah orang. Rumah orang lain pergi masuk. Ya. Sad masuk rumah sin. Masuk rumah ta. Tu. Orang dia Ta masuk rumah ta. Jerit ta. Besar benar ta datang. Ta dia nipis. Istifad lawan dia. Ta lawan ta. Kita pergi tumpang dia, terimpitlah dia, menjerit dia. Kalau kita dengar dia menjerit, takut benar. Ini kerana tak dengar tu yang membuat salah je tiap-tiap hari tu. Kita kalau umpamakan macam itu, memang kita berhati-hati nak baca Quran, kan? Kita jangan langgar rumah orang, masuk rumah orang. Ya, sebab ganjarannya sangat hebat Allah beri. Bukan dia suruh sebut je. Dia sebut, dia suruh kita sebut betul, dia nak bagi ganjaran yang hebat. Tu dia, ya. Serupalah kita nak baca zikir ke nak baca. Memang dia orang kata zikir baca tajwid tak betul pun tak apa. Ada ke tak apa. Ya, ada ke tak apa, kan? Iyalah. Allah kan Allah tak apa. Iyalah, betul lah dia kata zikir tu begitu, tapi takkanlah kita nak melakukan benda yang tidak baik. Kalau dah lidah kita sebut betul kan cantik. Nanti kalau kita sebut tak betul, kelaziman kita jadi tak betul lah. Ya. Lama-lama tak betul belaka. Bila tak betul? Jadi kita sebut betul-betul. Walaupun dimaafkan, walaupun diharuskan baca tak apa nak tepat sebutan. Tapi kalau la ilaha illallah, takkan nak sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak betul sangat. Kalau orang convert okeylah. Ini orang convert pun sebut betul, tiba kita yang sedia tidak convert sebut tak betul. Malu kita yang main-main. Ya. Sebabnya 11 tahun ngajar orang convert, jenuh ngajarnya la ilaha illallah. Ya. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah maka betul dia mau sebut. Orang kita pula tak betul. Tu dia. Tu dia, ya. Tu dia. Alhamdulillah. Jadi setakat itulah hari ini. InsyaAllah kita sambung minggu depan kalau diizinkan oleh Allah. Kalau masih lagi meneruskan, ya, program ini, insyaAllah. Jadi kita berpindah kepada talaki musyafahah. Mana kejadian tadi? Okey. InsyaAllah. Kalau ada tak faham tiba-tiba, ya, angkat tangan je lah. Boleh tanya. No problem. Kadang-kadang kita tiba-tiba teringat, kan? Tanya je. Kita peluang kita untuk berbincang sama-sama. Okey. Siapa pembaca pertama? Ayat berapa ingat tak? Ayat 5 berapa?
Last kali 511 Last kali tu Datin Puteri. Saya tengok. Tapi dalam rekod saya 511. Betul Ustazah. Ini 512. Ya, awak baca kan. Jadi awak Last saya. saya pun tulis Datin Puteri yang terakhir baca. Jadi 512 lah hari ni. Insya-Allah. Siapa nak baca dulu boleh, no problem. Dia baca teruslah. Okey, baca terus. Setengah muka Ustazah. Kalau berapa orang kita ada? Tak ramai hari ni. Tengok. 8 orang je. 8 orang. 8 orang? Maaf. Itu pun 8 orang juga. 8 tak masuk ni, tak masuk Takufidin 7 je kita. Campur Ustazah 6 je kita. Maaf. Okey. Bolehlah satu muka. Lebih sikit pun tak apa. Semua dah hebat-hebat. Boleh? Okey, boleh. Baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allaha yadullahi fawqa aydihim. Faman nakasa fa innama yankusu ala nafsihi. وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Ulang. Alhamdulillah. أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شغلتنا أموالنا من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. Habis kan? Sambung ke? Habis. Satu muka. وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. فَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. Alhamdulillah. Seterusnya. Saya Ustazah. Okey, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. Pendek. Ya. Qaumin uli ba'sin. إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون وإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فأجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. Alhamdulillah. Seterusnya. Saya Ustazah. Okey, Sheila. Okey, saya mula. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. 514. Ya. Wa huwallazi kaffa aydiyakum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah min ba'di an asfarakum alayhim wa kana Allahu bima ta'maluna basira. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون
ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير إثم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seterusnya. Sambung. Saya Ani sudah. Okey Ani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kaffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharil sujud. Asaris sujud. Alif lam tu tak bunyi. Fi wujuhihim min atharis sujud. Zalika masaluhum fit Taurah wa masaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ah فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله
واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم boleh tak? فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. Alhamdulillah, bagus bacaan. Okey. Alhamdulillah. Seterusnya. Habis dah ke? Rohaida sudah. Rohaida. Okey, Rohaida. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 516 ya. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Wallahu ghafurur rahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba. Pendek. Fasikum binaba'in kalau terus. Tapi kalau nak wakaf pun pendek juga. Fasikum binaba'. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba. Pendek. In ja'akum fasikum binaba. Itu dah. Ya, pendek. Fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wa'lamu anna fiikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'animtum walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Fusuqa, bukan ka. Wal fusuqa wal isyan. Ulaika humur rasyidun. Fadlam minallahi wa ni'mah. Wallahu alimun hakim. Wa in ta'ifatani minal Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra
على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء Hatta dua harfu je. Hatta tafi'a ila amrillah. حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان بئس الاسم Itu ada الفسوق nakol ya, nakol. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Salis. Ustazah, dia tak ada Salis Ustazah. Ya, nakol. Loh. Bacaan nakol namanya. Salis ismul fusuq. Ada is lah. Bi'salismul fusuqu. Salis Ustazah. Bi'salismul. Oh, terus mul dia. Ya. Salismul salismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yutub yatub wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Buat nota kat tepi. Buat nota kat tepi, gariskan bi'salismu tu. Bi'salis. Bacaan luar biasa dalam Quran riwayat Hafs an Asim. Bi'salis adalah. Ya. Okey. Satu ni je, tak payah nak ingat banyak. Dalam Quran riwayat Hafs an Asim, bacaan naqal satu ini sahaja. Kecuali pada kiraat yang lain. Bi'salis tu. Tanda dekat tepi Quran, lain kali nak baca seorang-seorang tadarus apa semua sendiri, nak tilawah sendiri, tahu dekat situ kena baca bi'salismul fusuqu. Okey. Seterusnya mana kawan-kawan lagi yang belum baca Kita cek. Ada yang belum ke sudah semua? Dah habis ke? Tiap saya tengok pada betul simpan. Ni saya pun Wada dah sebagai haki Ani dah Puteri dah. Siti Salbiah tak datang ya? Siti Salbiah. Tak ada. Siti Salbiah tak ada lah, tak ada nama pun. Tak ada nama, okey lah. Dah habis Dah habis baca dah. Habis dah. Dah habis. Sebabnya tak apa pandai nak. Tekan habis. Okey, kita tengok sikit hukum ya. Tanya hukum lah.
Lambat lagi, banyak masa lagi. Okey. Soalan sebaris. Muka akhir tadi. Sampai zalimun ya tadi? Ya. Muka surat 516. Okey, sampai zalimun. Okey, soalan sebaris. Orang pertama Datin Puteri. Walau annahum sabaru sampai ghafurur rahim. Satu ayat tu ayat Okey. Walau tu lau harfulin. Annahum tu wajiburnah. Ya. Mim temu dengan suatu iza syafawi. Hmm. Sabaru ru tu ma'asli. So baca tebal kan nipis? So dibaca tebal. Okey, hatta. Sabaru ru ma'asli. Hatta ta ma'asli. Takh tu kho tu di pedas. Kho. Hamas. Dia tak pedas sebab dia kho. Kho ni dekat perungkum. Jadi takh macam orang nak berkahak. Okey. Tuju ilai tu harfulin. Kim sekali lagi iza syafawi. Laka ma'asli. Na khairun tu sama ma'asli. Sorry. Harfulin. Rallahum tu tanwim temu lam idgham bila gunnah. Okey. Baca dengar ke tak dengar? Masukkan, dia tak dengar, masukkan ke dalam lam. Okey. Lahum. Wallah dibaca Allah dibaca taglis tebal. Okey. Ghafu fu ma'asli. Rahim tu idgham ma gunnah. Bila gunnah. Bila gunnah juga ra. Masuk ke dalam ra. Him ma'asli wakaf dengan ma'alif disukun. Okey, alhamdulillah. Rosnah tak ada keluar. Tak ada dah. Sheila. Sheila pun keluar juga? Tak Sila ada. pun tak ada. Okey, Sheila keluar. Ambil anak lah tu. Ani. Ya, saya. Okey, Ani. Wa'lamu. Kan. Ya ayuhalazi. Ya tu mak wajib. Mat jaiz munfasil. Mak jaiz ya? Ya, mat jaiz. Walaupun dia duduk macam satu kalimah tapi dua. Itu yang saya menunggu. Macam satu kalimah nak kata mak wajib sebab dia ada. Itulah confuse. Ramai orang confuse. Ya tu maknanya wahai. Jadi satu kalimah. Ayuhalazi tu orang-orang yang. Jadi maknanya dua lah kalimah. Jadi mat jaiz munfasil. Ya ayyuhallazi. Okey. Mak wajib mufasir. Halazi adalah samsiah. Mat jaiz munfasil bukan mat wajib. Mak jaiz. Mak jaiz mufasir. Okey. Hal tu alif lam samsiah. Zi mak asli. Na'a mak badah. Manu tu mak jaiz juga, mak jaiz. Mak jaiz lagi, mak jaiz munfasil. Okey. Berapa harakat baca? Baca 45. 245. Okey, 245. Okey. Termasuk dia wakaf ya. Ja tu ikhfat hakiki. Okey. Ja tu mak wajib. Mak wajib. Kawan tadilah. Kawan mak jaiz. Itu Mak wajib muttasil. Ini baru mak wajib. Kalau mati kan. Okey. Ja'a. Mak wajib muttasil. Kum. Mak wajib muttasil. Kum izhar safawi. Jumpa dengan fa tu. Fa alif mak asli. Si kum tu iklab. Okey. Kum bina. Ba tu mak asli. Tak ada ba tu, tak ada mak asli. Dia letak alif je kerana alif tu ialah hamzah qata'. Sebab ada hamzah belakangnya. Alif tu tak boleh baca panjang ya Ustazah. Tak panjang. Alif tu ialah rumah hamzah. Ustazah tegur tu saya termenung. Saya kata alif tu apa tak panjang. Rupanya alif ni dia fungsi untuk hamzah. Untuk hamzah. Itu yang kena perhati betul-betul tu. Jadi bacaan dia bina ba'in. Ya. Bina ba'in. Okey. Ingat nak tanya kat Ustazah. Rupanya rumah alif tu duduk di hamzah duduk. Ya, pandai ni. Dah pandai. Ustazah tanya sikit, kalau bina ba'im tu masukkan fa lah Ustazah ya? Bina ba'im fa. Ya. Maknanya apa dia? Ikhfa lah. Ikhfa safawi. Bina ba'im fatabayyanu. Tapi macam mana kalau kita wakaf? Bina ba'. Oh, ada panjang. Wakaf bina ba'.
Tak ada harakat ya, tak ada harakat. Ya, satu harakat je. Tapi tak ada orang nak wakaf situ. Belajar je, ilmu je, ilmu. Baik, terima kasih. Okey. Dan fatabayyanu. Fatabayanu tu mak jaiz. Mak Jais Mufasil. Okey. Tusi. Mak asli, bu mak asli. Kau tu huruf lim. Mam bija tu iklab. Ha tu mak asli. Latin ifa hakiki. Bihu. Hu tu mak asli. Ala mak asli. Ma mak asli. Ma'al tum. Tum izhar safawi. Nama asli di mim ada disukun. Okey, alhamdulillah pandai, hebatlah kelas ni Ustazah, kalau fa'altum tu lam asliah ke Ustazah? Lam asliyah. Lam mati di situ lam asliyah ataupun izhar mutlak. Boleh. Boleh izhar mutlak pun boleh ya? Boleh. Kita kena sebut jelas. Fa'altum. Kan? Izhar lah tu. Bila kita sebut jelas, izhar lah. Jadi ataupun lam asliah pun boleh ya? Lam asliyah boleh. Lam asliyah tu macam kena terangkan lagi. Kenapa lam asliyah itu? Jadi lam asliyah tahulah, semua orang tahu lam asliyah itu. Dia asli, mati asli. Tidak mati mendatang. Kalau nadimin, mati mendatang non tu. Sebab non tu hidup, kita matikan. Ini lam tu memang mati. Lam asliyah. Kita sebut lam asliyah. Mati wajib, mati sendiri. Dia mati. Memang dia mati. Jadi kalau kita nak baca, kena matikanlah. Jadi tak boleh lah ada kala hidup, ada kala mati. Okey, faham. Fa'al, mana fa'al, jelaskan fa'al tu. Fa'al tu. Ya, jangan fa'alatum. Fa'alatum hidup pula dia. Okey. Alhamdulillah, pandai. Okey, bagus. Inilah perbincangan yang terbagus. Kalau kita tak puas hati, tak berapa faham. Faham tapi tak berapa faham. Jadi kita bincang sesama, kita wujudkan idea-idea masing-masing untuk beri kepahaman yang lebih jelas lagi. Cantik. Okey, seterusnya siapa dia? Rohaida. Ya, saya. Ya, satu ayat. 2 ayat boleh. Tak ada orang lain lagi. Tak apa. Wa'lamu tu majais munfasil tu lah. Okey. Inna tu wajib. Anna. Anna tu wajibarunna. Okey. Fi tu ma asli. Ya. Kum tu izhar syafawi. Kenapa dia panggil izhar syafawi? Tidak izhar hakiki. Mim mati berjumpa dengan ra. Yalah, Jumpa betul dengan lah. huruf ra tu lah. Betul. Ada lagi mim jumpa huruf lain-lain pun izhar syafawi. Kenapa dia izhar syafawi? Soalannya. Dia bukan min jumpa ra, dia izhar syafawi. Banyak lagi. Jawab boleh Ustazah? Ini hukum mim. Kerana dia apa? Kerana dia tak berjumpa dengan huruf halki. Kerana betul lah, betul. Itu jawab betul juga. Kerana dia tak jumpa huruf halki, dia tak panggil lah izhar halki. Kerana dia jumpa dengan huruf syafawi. Jawab semua betul. Betul. Kerana dia tidak jumpa dengan huruf halki. Dia jumpa huruf apa? Huruf syafawi. Jadi kita sebutlah izhar syafawi. Okey. Banyak taktik kita nak menjawab ya. Okey, alhamdulillah. Okey, begitulah kita ya. Lagi seterusnya Aida. Su ma asli. Jumpa Allah tu alif lam jalalah. Tu dah. Lalu tu ti tu ma asli. Alif lam jalalah. Allah dibaca dengan tebal ataupun tagliz. Okey. Tak habis tu. Alif lam jalalah dibaca dengan tebal. Baru habis. Lagi yang mana ada hukum ni? Ti ma asli Ustazah. Okey. Kumfi pun ini izhar syafawi juga Ustazah. Okey. Fi. Betul. Si tu ma asli. Si ma asli. Rim tu tanwin berjumpa dengan mi tu idgham ma'unah.
Baca dengung Betul ke tak tak? dengung? Ma'al gunah ni. Baca dengan dengung 2 harakat. Okey, terus alif lam. Alif dia alif lam qamariyah. Okey. Lagi mana lagi? Amri. Amri tu ada hukum. Li amri. Tak tahu saya ini mati lah. Tadi dah tempuh dah dia mati bertemu dengan roh. Sebab ini dia sambung sekali. Ini pun sama Izhar Safawi. Dia buat macam muka lain dah tak tahu. Sama lah juga mim mati bertemu dengan roh. Izhar Syafawi. Izhar Syafawi. Yang ini idgham ma'agunah tu lah. Mana? Nimtum. Nun bukan nun Mana mati tu idgham ada bawah dia. Tak ada nampak ingat tak ada tanda ni. La anitum. Intum. Anitum. Tum. Ini pun izhar memang izhar Syafawi juga betul lah. Okey, wala la ma asli. kinna. Kinna nun kinna Allah tu alif lam jalah dibaca dengan tebal. Ni wajib bangunah tu lah. Okey, wajib bangunah. Baca kena dengung lah, kena wajib wajib bangunah. Dengung 2 harakat juga. Habis lagi ilaikum betul lah. Ilaikum. Ilaikum ni bukan ya mati. Itu ialah harful lin. Harful lin. Ya ada tanda mati. Harful lin. Nah ni alif lam. mul ni pun ini alif lam qamariyah sudah. Okey, ima. Ima tu mim tu ma asli. I tu tinggal. I pun mak asli sudah. Mak badal. Mak badal. Hamzah bertemu dengan ya. Mustazah betul. Okey, mak badal. Hamzah bertemu dengan ya, Hamzah bertemu dengan alif, Hamzah dengan bertemu alif dengan mak badal. mak badal. Okey. Panjang pula ni. Lagi hu tu mat silah qasirah tu. Okey, mat silah qasirah. Okey, fi mak asli. Okey, hulu. Hulu pun mak asli. Tu macam tebal ke nipis? Hulu tebal pula. Tebal. Okey. Tebal. Tadi kita baru belajar kan? Kita baru belajar tadi istilah. Okey. Ikum. Kum pun izhar Syafawi. Okey. Ilaikum pun ilai mak asli. Okey. Umul alif lam. Alif lam Ini al-kufra. Ilaikumul kufra. Mul tu, alif lam tu. Kumul saja. Alif lam tak ada sabdu tu, alif lam. Ni idgham izhar qamari saja. Ya, betul. Apa yang takut tadi? Tak, sebab saya cari pandang dia tak ada pula nampak alif ziyadah dia tu lah. Pula tak ada pula bukan alif ziyadah. Hamzah wasal. Sod tu, kepala sod tu. Dia belah sini, dia dah turun bawah. Turun bawah. Lagi, mana yang ada wal, alif lam. Wal pun alif lam qamari. Su ma asli. Ni jumpa lagi alif lam qamari. Okey. Lebih tu yan wal isyan. Wal isyan ini kita wakafkan dia dengan ma'arif disukun. Okey, kalau tak wakaf isyana ulaika. Kalau wasal kan betul lah. Macam mana dah? Dah ya tu. Ya yang itu tadi mat asli ketika wasal. Ketika wakaf dia jadi ma'arif disukun. Yalah kalau ulaika. Tadi saja kalau ni ulaika ni mak wajib dah. Ya.
Umur mak wajib. Umur ra alif lam. Oh ni. Ini alif lam syamsiah tu lah. Dengung Ra. tak payah dengung. Ra. Dua harakat. Okey. Waqaf Ah. dengan Wakaf itu. dengan pun ma'arif disukun. Ya, boleh panjang Ya. berapa? 2, 4, 6. Ya, okey, alhamdulillah. Hmm. Ada lagi? Tak ada. Habis. Semua dah habis, alhamdulillah. Semua lulus ya, lulus. Yang keluar tadi tak tahulah lulus tak lulus ya. Agaknya dah lulus dah tu. Ya, insya-Allah. Ya. Okey, jadi ada soalan? Ada soalan? Ada lagi? Ustazah minta terang semula yang nakal tadi bi'salis fusuq. Fusuq. Okey. Apa dia naqal ya? Naqal adalah sebutan pada itu. Kita tengok naqal. Mana makna naqal? Oh, nakol yang last yang ada berapa huruf tu. Nakol. Naqal satu tu je. Kita tengok yang apa nama? Manakah buku tajwid? Hilang. Nakol. Kita tengok bab bacaan luar biasa. Bacaan luar biasa. Nakol memindahkan baris kasrah pada hamzah Tengok muka surat wasal. berapa? Memang kita ada nota tapi nak tengok dalam buku. 1, 2, 3 Ustazah. 1, 2, 3. Ya. Buku Ustaz Surul. Buku yang Ahmadi Asana. Oh, kan Ustaz Surul. Oh, Ustaz Surul nama apa? saya tengok Ahmadi Asana. Nakol. Nakol tu maksudnya pindah. Pindahlah daripada A jadi la. Kasrah pada hamzah wasal kepada huruf lam. 1, 2, 3. Okey. Tafsir naqal. Itu naqal. Naqal maknanya sendiri yang buat, cari tak jumpa. Hamzah wasal tak boleh baca kiranya di tengah kalimah. Sebabnya kenapa? Sebabnya baca naqal. Kita tak boleh baca hamzah wasal tu kiranya dia duduk tengah-tengah kalimah. Selalunya hamzah wasal duduk di awal kalimah. Contohnya alhamdulillah misalnya kan. Kan di awal kalimah. Yang ini pula jadi bi'sal. Macam mana nak baca tu? Ada hamzah wasal kat situ. Kan? Ada hamzah wasal nak pergi ke ismu tu. Jadi ada hamzah wasal situ. Bi'salis. Jadilah salis. Lam tu ditukar dia jadi baris bawah. Ya, bi'salis. Itu dia. Memindahkan baris kasrah pada hamzah wasal. Hamzah wasal, nampak tak hamzah wasal tu? Hamzah wasal yang pada lam alif. Nampak Ustazah? Nampak Bukan yang hamzah wasal yang depan tu. Alif lam tu betul-betul. Atas mim lah sana, atas mim tu. Dia ada dua hamzah wasal. Satu sebelum lam, satu selepas lam. Kan? Atas lam tu. Selalunya atas lam kan alif. Kan kalau kita dalam keadaan biasa, lepas lam tu la ataupun li kan. Jadi ini hamzah wasal pula, bukan alif. Jadi hamzah wasal. Jadi kenalah dia kena ditukarkan hamzah wasal kepada huruf lam. Bubuh kasrah di bawahnya. Baris kasrah. Jadi bunyilah lis. Sebab apa? Sebab hamzah wasal tak boleh dibaca kiranya duduk di tengah kalimah. Ya. Itu sebabnya. Tak boleh baca. Jadi kena pindahkan baris kasrah pada hamzah wasal. Dia satu ni juga Ustazah dalam Al-Quran. Satu ni je dalam Al-Quran ada. Satu ni saja dalam Quran. Riwayat inilah riwayat yang kita baca. Riwayat lain banyak bukan main. Ya. Kalau kita belajar qiraat yang lain, banyaklah. Macam fil-ar tu jadi filar, al-an'am jadi al-an'am. Nanti tu kena baju lain lah. Ya, insya-Allah. Okey. Jadi kita dah nampak lah. Nampak boleh Boleh Datin? Boleh Ustazah faham. Maknanya alif hamzah wasal tu ditukarkan pada lam. Jadi jadilah lis. Kalau kita tak faham bi'salis, kita kan baca bi'sa ismu ya. Kalau kita
Bi'sa, macam mana tu? Bi'sal. Takkan kita nak sebut bi'sal. Bi'sal ismu. Ismu Mana lah nak ismunya? Mana nak ismunya? Dia mana ada tanda baris bawah? Ambil lamnya baris. Salim. Kalau ambil lam punya baris jadi list. Salismu je lah kot. Jadi bacaan sebenarnya itulah dianya. Memang dia ngubah ni sebab kita nak menyenangkan kita baca. Tidaklah kita menggagah-gagah. Macam mana ni bi'sal semu. Macam mana pula semu pula. Sebab sin tu mati. Ya. Jadi dia pun para pengkaji ni sangat hebat ya. Nak bagi kita mudah baca, tak ada pening-pening. Ya, jadi kita baca bi'salis mulkusub. Baca pada ayat mana lagi? Kita nak tengok yang ada takut lebih menerangkan dengan mudah. Itu pun Dalam buku mudah. semua ni ada Ustazah. Macam tak ada ya. Dalam buku Apa dia? Apa dia? Dalam buku purple kita tu. Tak ada ke? Macam tak. Entah, saya pun tak tengok lagi, tak cari pasal banyak. Nakal ni bila dia berlaku? Berlaku disebabkan pertemuan dua huruf sukun. Ni ya, ini nota saya lah. Berlaku disebabkan pertemuan dua huruf sukun iaitu hamzah wasal dan lam sukun. Nampak tak? Nampak tu ya? Ini yang saya lukis dekat, yang saya tulis pada kulit Quran. Ulang saja. Berlaku dua huruf sukun. Berlaku disebabkan pertemuan dua huruf sukun, dua huruf mati lah. Huruf sukun tu dua mati, iaitu apa dia huruf sukunnya? Iaitu hamzah wasal dan lam sukun. Dan lam sukun. Oleh sebab dua itu tidak menerima baris, hamzah wasal pun tak ada baris, lam pun tak ada baris. Macam mana rupa nak baca? Maka baris kasrah yang dibaca pada huruf hamzah wasal dipindahkan kepada huruf lam sukun. Tu dia. Pindahkan je. Contohnya itulah dia. Bi'sal ismu. Bi'salismu. Ya, bi'salismu. Ini je satu. Jangan susah hati. Catatlah macam saya catat. Duduk di tepi Quran je. Nak bagi luas sikit, buat muka Quran ke ataupun ujung Quran yang ada tanah lapang tu. Kertas kosong, bukan kertas kosong, kulit kosong kan. Jadi saya pun tulis itu. Keterangan bagi muka surat 516 kalimah bi'salismul fusuq. Tu dia. Alhamdulillah ada je, tak ada hilang-hilang. Tulisnya tulis pensel yang sangat cantik tulisannya. Saya sendiri tak erti baca. Nak cepatlah tu. Ustaz, Tok Guru duk sebut, kita pun laju-laju tulis. Takut kejap lagi dia berubah benda lain pula. Jadi tak betul-betul kan sampai hari ini, tapi masih boleh baca. Alhamdulillah. Jadi kita benda-benda ni kita nak pulun kan. Kalau kita tak pulun, kita ketinggalan. Jadi itulah dia, berlaku disebabkan pertemuan dua huruf sukun iaitu hamzah wasal dan lam sukun. Itu je sebabnya. Ya. Jadi bolehlah baca bi'salismul fusuq. Tak ada masalah sebutan. Kalau tidak diubah tu, tanda baris tu, kita jadi menggagau baca. Apa-apa kalau rasa macam takut tak ingat, tulis baca bahasa Melayu dia. Saya pun ada tulis bahasa Rumi dia. Saya tulis B-I-K B-S-A-L-I-S. Jadi kita tentu dah tahu bi'salismul. M-U-mul fusuq. Okey. Tulis bahasa Melayu, tulis bahasa Arab pun tulis. Itu dia. Jadi boleh kita menyenangkan kita sekejap je, 2-3 kali baca kita dah hafal dah, tak payahlah tengok nota tu. Saya pun tak tengok nota, bang kejap ni tengok. Muja Qurannya ada. Kadang-kadang saya tak bawa juga. Yang ni tinggal rumah sana tu. Jadi alhamdulillah ya. Nanti bila-bila kita sebut pula hukum khusus dalam riwayat Hafs ya. Ada yang tulis tajuk hukum khusus, ada yang beri tajuk kalimah-kalimah ajaib yang disebut berbeza di dalam Al-Quran, ataupun kalimah luar biasa. Dia ada satu, macam raum ada satu, ismam ada satu, macam tu kan. Ya. Imalah ada satu, tashhil ada satu, macam itulah. Kalau ada 1, 2, 3 tu dia sebutlah dalam
perkataan-perkataan luar biasa yang kita kena baca begitu. Kita tak boleh baca ikut selera kita. Dan saktah, saktah ada berapa dalam Quran? Ya, yang wajib ada berapa, yang harus ada berapa. Kita kena tahulah apa dia saktah itu. Baca berhenti tapi tak ambil nafas. Tu mudah je nak ingat. Kalau kita buat teratur jadi lupa. Mewakafkan bacaan sekadar 2 harakat lalu menyambung semula bacaan tersebut dengan nafas Tanpa mengambil nafas yang baru. Yang baru, tanpa mengambil nafas yang baru. Jadi teratur benar tu, jadi mudah lupa. Baik kita kata berhenti tapi tak ambil nafas dan meneruskan bacaan. Mudah dia faham kan? Kalau saya cakap begitu mudah faham tak? Mudah. Kalau dibaca dengan baku ni, apa Ustazah cakap ni melirik. Jadi itu dia. Jadi saya ikut kepahaman yang mudah kita faham. Ya, insya-Allah. Okey, dan boleh tanya yang lain-lain lagi sekiranya ada pertanyaan dan sementara masa dah lebih masa. Insya-Allah kita akan bertemu di lain kali. Kalau ada pertanyaan pun boleh diusulkan di dalam grup ataupun tunggu minggu depan untuk kita kongsikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain, ya. Nanti kalau kejap sikit je Ustazah. Boleh. Nanti dia kata kita tak belajar, belum belajar, padahal kita dah belajar kan. Ustazah, saya susah tak nak pastikan yang idgham kamil dengan idgham nakis tu Ustazah. Jadi Ustazah kamil dengan nakis. Idgham kamil dengan idgham nakis. Kita akan belajar lepas ini rasanya. Bukan lepas ini. Sebab mana ya? Tak tahu. Sebab kalau orang sebut kamil nak bayangkan Ustazah. Kamil tu sempurna. Yelah sempurna. Nakis tu kalau apa dia? Nakis tidak sempurna. Iyalah itulah dia. Habis memasukkan tu kan huruf dia tu nun, mim, lam, ra tu huruf kamil lah Ustazah. Itulah mudah aja. Contohnya Ghafurur Rahim. Mudah aja. Kita masuk tanpa dengung. Ya? Tanpa dengung Ustazah. Walaupun kalau kan huruf-huruf tu kan ada huruf juga dengung tapi dia mudah. Ada dia huruf yang idgham ma'agunnah Ustazah. Kalau macam nun, mim tu, lam, ra tu bila gunnahnya huruf kan. Ya. Tu yang saya selalu saya keliru. Tak gerti nak pelan-pelan. Jangan dibawakan saya keliru. Lama cukup 3 kali makbul doa. Saya keliru. Idgham kamil, idgham nakis. Idgham kamil tu contoh dia tu mim nun bertemu dengan mim. Tu dia. Lan nadkhulaha misalnya lah. Contoh ya 1 2. Itu kamil. Alam nun mati bertemu dengan lam. Alam nun mati bertemu dengan mim, nun mati bertemu dengan nun mati bertemu dengan lam, nun mati bertemu dengan ra. Idgham kamil. Idgham nakis ni nun bertemu dengan ya, nun bertemu dengan waw. Jadi ingat yang sikit dulu. Nun bertemu dengan ya. Ingat yang sikit. Nun mati bertemu dengan ya, nun mati bertemu dengan waw, nakis. Selain pada itu kamil. Dah. Mudah. Saya nak beri jalan untuk mudah je. Ya? Nak mudah. Dia mana duduk idgham nakis, idgham kamil ni? Dalam idgham ma'al gunnah dan idgham bila gunnah. Kedua tu adalah nakis, adalah kamil. Dia kalau ada sabdu dia jadi Ustazah, tanda ada tasydid. kamil dah ada sabdu. Ada sabdu. Jangan pening-pening lah sabdu tu. Memang ada sabdu tu kamil. Nakis tu tak ada sabdu. Tak payah fikir sabdu pun tak apa. Nun mim, nun lam, nun ra. Dah. Sabdu belakang kira. InsyaAllah. Sebabnya nun mim ni, nun mim waw ni yang idgham nakis dan idgham kamil juga dia sebut tajanus. Lagilah kau orang peningnya. Ini kalau dah tinggi. Tajanus ya. Kalau nun dengan nun tamathul. Mampu dah tak ingat, tak tahu tu. Kalau nun dengan lam dengan ra taqarrub. Itu tak ingat. Itu tak payah ingat. Saya maklumkan saja supaya mana tahu satu hari dengar ustaz lain sebut tu, tidaklah macam kita ternganga-nganga. Ya.
Walaupun kita tidak menghayatinya tapi saya maklumkan saja ya. Okey. Itu dia. Nun. Jadi kerana apa jadi macam tu? Kenapa jadi naqis? Ya. Kenapa kerana huruf nun dan mim adalah sejenis disebabkan keduanya mempunyai sifat-sifat yang sama. Manakala mim adalah sejenis makhraj yang sama dengan waw. Huruf waw pula sejenis dengan ya kerana persamaan sifatnya. Kenapa sifatnya sama? Senang jawab itu dua, tak payah baca banyak. Kenapa dia naqis? Kerana sifat dia sama. Tu dia ya. Kenapa dia kamil? Kamil pulaknya kerana makhraj dan sifat nun dan nun sakinah adalah sama. Nun dengan nun mestilah sama. Macam mana dengan benda lain? Benda lain tak masuklah, dia nun je. Ya. Kalau ada benda yang sama juga, tak adalah di sini. Takarruh pula apa dia? Kerana huruf nun dan lam dan ra adalah daripada bahagian makhraj yang sama dan juga sama pada kebanyakan sifatnya. Kan nun, lam, ra di ujung lidah bertemu langit-langit keras kan? Nun, lam, ra. Walaupun dia duduk depan sikit, belakang sikit, tengah sikit tapi tetap dalam lingkungan hujung lidah. Sama. Tu dia. Jadi alam. Kamil lah dia. Mir rabbika. Kamil ya. Mimma lan nad'u. Itu kamil lah semuanya. Itu banyak lagi kalimah-kalimah yang menunjukkan kamil dan yang menunjukkan naqis. Untuk ini itulah kadang-kadang soalan pun ada disebut naqis, ada disebut kamil. Tapi kita kena ingat dulu idgham ma'al gunnah dengan idgham bila gunnah. Ya, kena ingat itu dulu. Kita kena pasak ke dalam minda kita tu idgham ma'al gunnah macam mana? Ya, idgham ma'al gunnah, nun mati bertemu dengan ya, nun mati bertemu dengan waw, nun mati bertemu dengan mim, nun mati dengan nun. Idgham ma'al gunnah lah, kena baca dengar. May yaqulu min waq lan nad'u. Itu ma'al gunnah. Maknanya memasukkan berserta dengan dengung. Tapi macam mana pula itu dalam dua kalimah? Kalau dalam satu kalimah nun mati bertemu dengan ya, nun mati bertemu dengan waw, nun mati, waw mati, nun mati bertemu dengan waw dalam satu kalimah, dia tidak jadi idgham ma'al gunnah. Dia jadi apa Ustazah? Dia jadi apa dia? Jadi apa tu? Apa dia jadinya? Izhar mutlak. Betul? Iaitu hurufnya dunya. Nun mati bertemu dengan ya. Kenapa tak jadi idgham? Kenapa dia jadi izhar mutlak? Sebab dia duduk satu kalimah. Yang idgham ni dua kalimah. Ya, nampak tak? Ada 4 huruf tu yang dispesialkan hukum izhar mutlak iaitu dunya, qinwan, bunya, sinwan. Itu izhar mutlak. Sedangkan hurufnya ialah huruf idgham ma'al gunnah. Betul? Nampak itulah apa nama rahsianya huruf-huruf Al-Quran ya. Kita sedap-sedap menghafal ma'al gunnah, ada pula jadi izhar pula yang idgham tu, huruf idgham tapi baca dengan izhar mutlak. Ini kita kena hati-hatilah. Sebabnya mudah je. Idgham ma'al gunnah mesti nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang ditentukan, maka jadi dia ma'al gunnah. Tetapi kalau nun mati bertemu dengan huruf ya atau waw atau nun di dalam satu kalimah, dia tidak jadi idgham, dia jadi izhar mutlak. Okey, faham ya? Boleh? Boleh ya? Boleh faham. Boleh faham ya. Dan idgham bila gunnah tu tak adalah, dia memang kamil lah. Sebab dia kamil ni dia ada dua-dua. Dia ada idgham ma'al gunnah, dia ada juga bila gunnah. Itu dia. Kalau naqis tak apalah. Naqis ni dia ada ma'al gunnah ya. Jadi kita kena ingat tu apa perbezaannya idgham naqis dan idgham kamil. Kalau saya tanya ya, nanti tahulah jawabnya. Okey. Okey, ada lagi? Kalau tak ada lagi kita baca doa lah. Okey, Datin Puteri baca doa tutup. Tak dengar? Mute tu, buka mute. Sorry, mute pula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Sadaqallahul azim wa balagha rasulahun nabiyul karim wa hadza tanzilun min rabbil alamin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr wa innal ladzina amanu taqabbalallahu minkum. Minna minkum. Alhamdulillah. Karim. Terima kasih Ustazah, terima kasih semua. Tak ramai. Terima kasih banyak Ustazah. Sama-sama. Nanti soalan Sama. akan menyusul ya. InsyaAllah. Okey. Terima kasih Alhamdulillah. Ustazah. Terima kasih Sama. Ustazah. Terima kasih.